Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel, dan Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Tak lupa juga kepada korang yang masih baru lagi di channel ni, Shadows mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah seram, kisah misteri, kisah sihir yang berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So, kisah pada hari ini yang akan Shadows kongsikan mengenai satu jalan atau bukit yang dikatakan agak keras, dan sejarah di sebalik kenapa bukit ni dikatakan kawasan yang keras. Tempat ini tak lain dan tak bukan diberikan nama Bukit Salbiah yang terletak di Pulau Pinang. So, kepada geng bayang yang berasal dari Pulau Pinang, confirm lah korang tahulah pasal cerita bukit ni atau jalan yang melalui bukit tersebut. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram Bukit Salbiah. Rolling. Setiap lokasi-lokasi yang mempunyai kisah-kisah seramnya semestinya mempunyai sejarahnya di sebalik kejadian seram di tempat tersebut. Dan Bukit Salbiah atau lebih dikenali sebagai laluan lembah permai yang terletak di Pulau Pinang tak lari dari kisah-kisah di sebalik kejadian. Kebanyakan penduduk asal Penang ni yang Shadows tanyakan, ramai yang kata laluan ni yang menghubungkan Tanjung Tokong ke Batu Feringgi memang keras, terutama pada tahun 80-an ke 90-an macam tu. Tapi pelik kan, asal tahun tu je kan. Apa, tahun lepas, tahun sebelum tu, tahun sekarang tak serama. So, cerita dia sebab pada tahun tersebut jalan tu memang sunyi, kan. Kalau nak dibandingkan dengan sekarang sesilap hantu tu pun takut sebab ramai manusia tak risau hantu muncul. Sesilap hantu tu kena kejar ataupun kena hempuk dengan manusia. So, apa kisah di sebalik keseraman kat tempat ni? Dan kenapa ia diberikan nama Bukit Salbiah? Siapa Salbiah? Di manakah Salbiah? Kenapa Salbiah? So kisahnya ia melibatkan seorang wanita yang bernama Salbiah Yop Abdul Rahman yang berumur 27 tahun, di mana mayat dia ditemui di dalam gaung dekat Jalan Lembah Permai itu pada 15 November tahun 1980. Dan selepas pertemuan mayat Salbiah ni, kelibat wanita itu dikatakan mula menghantui pengguna jalan raya di Jalan Bukit Permai. Macam mana pula mayat dia boleh ada dekat situ pula, kan, cerita dia. So, dikatakan Salbiah terlibat dalam kisah cinta tiga segi di antara seorang inspektor polis bernama Sadari, tunang Sadari iaitu Rubiah, dan juga Salbiah. So, demi menutup cinta terlarang di antara inspektor Sadari dan Salbiah, Salbiah dibunuh lalu mayatnya dicampak ke dalam gaung. Dan disebabkan manusia bila dah start mereput, baunya wonderful. Dan disebabkan itulah mayat Salbiah dijumpa di gaung tersebut. So, Inspektor Sadari ni ditangkap dan dibawa bercara pada tahun 1982 dan akhirnya dihukum gantung sampai mati pada tahun 1984 selepas semua bukti yang menunjukkan yang beliau telah melakukan pembunuhan tersebut. So, begitulah kononnya kisah di sebalik nama Bukit Salbiah ni dan juga insiden-insiden yang seram yang berlaku dekat tempat tersebut. So, antara kisah atau pengalaman yang berlaku di tempat itu adalah satu kisah ni di mana pelajar-pelajar sekolah, antara mereka adalah Aiman yang merupakan pada waktu itu seorang pelajar yang bersekolah dekat dengan tempat di mana mayat Salbiah ni dijumpai. Maklumlah zaman sekolah ada momen-momen yang nakal. So, Aiman dan beberapa rakannya dulu kalau nak ponting sekolah, diorang akan lepak dekat gaung tersebut. So, nak dijadikan cerita, satu hari ini salah satu rakan Aiman yang bernama Manan rancang bersama rakannya yang lain untuk ponting sekolah. Katanya dah selesai exam semua dan bila masuk kelas pun bukan belajar apa-apa pun. So, semua syllabus semua dah settle dah. So, tak ada apa-apa pun. So, baik lepak dekat pot gaung tu kan. So, pada ketika itu ramai heboh dengan kisah hantu Salbiah ni. And Aiman cakap, weh, tak payahlah lepak kat situ. Kalau nanti benda tak manis berlaku, satu hal pula kan. So, Manan pun cakap, selama ni elok je kau kalau ajak lepak situ. Dandanlah kau tak berani lepak situ, apa hal?
takut hantu salbiah datang cekik kau. Iman. So, Iman pun naik marah lah. Weh, kau jangan memainan. Ramai dah terkena jumpa dia dekat area situ. Aku tak nak jadi mereka-mereka yang terserempak dengan hantu salbiah ni. So, Manan pun cakap, weh mangkak, hantu salbiah tu time siang semua benda ni dia tak keluar amat. Dia time senja, time malam, time tu lah dia keluar. Kau ni dengar kisah pasal hantu tapi tak tahu timing dia. Lah. Iman pun time tu dah rasa macam was-was lah kan. Kalau dia tak join, boring pula. Kalau join, risau terserempak dengan hantu. Lepas dah lama fikir, akhirnya Iman membuat keputusan untuk join lah si Manan dan juga rakan-rakan yang lain untuk lepak dekat gaung tersebut. So, pada keesokan harinya, diorang patut berada di sekolah dalam 7:30 pagi jam tu. Kelibat diorang tak kelihatan. Kesemua mereka melencong ponting sekolah pergi ke gaung tersebut. Banyak-banyak pot situ yang diorang lepak. Plus fikir balik, buat apa lah sial lepak kat hutan macam tu. Tapi yelah, orang dulu ada lah tu aktiviti-aktiviti diorang, main gitar ke, main terup ke kan, semua benda-benda macam tu lah. So diorang pun berkumpul dekat satu pot dekat area situ dan membuat perjalanan turun ke gaung tersebut. Sambil menuruni gaung itu dengan berhati-hati, tiba-tiba Manan menjerit, Weh, hantu salbiah. Yang lain semua terkejut beruk lah cerita dia kan. Iman time tu lagi ada mengelabah, duk mencari. Mana salbiah. Namun tak kelihatan apa-apa pun. Dan kedengaran Manan terbahak-bahak tergelak. Betul ke tak ayat aku tak tahu mat. Reda je. So Manan pun cakap, korang patut tengok muka korang. Masing tak boleh belah mat. Muka terkejut macam betul-betul nampak hantu. So Iman pun naik angin lah kan. Weh, kau jangan bermain weh. Kita dalam hutan. Kan dia datang betul-betul baru kau tahu. Aku nak tengok kau bergurau lagi atau membongok time tu. So Manan pun balas, alah lag amat. Kan aku dah cakap, ni time pagi kan. Mana ada. Dia pun nak tidur. Malam-malam kan banyak kerja. Gurau si Manan ni. Iman pun cakap, bro, Kang dia munculkan diri, kau jangan mengelupuh pula. So dua rakan si Iman dan juga Manan ni, Chua dan juga Vinod yang hanya tumpang ponting, malas nak masuk campur sebab diorang tahu Manan dan juga Iman ni memang perangai macam ni. Gaduh, tetap gaduh, tapi diorang sanggup defend sesama mereka kalau ada apa-apa isu. So apabila diorang tiba dekat kawasan pot lepak diorang macam biasalah, chill-chill dekat situ, sembang semua bagai. Dan Chua buka lah satu topik yang buat Iman ni tak selesa. Chua tanya, weh, apa kes dengan hantu salbiah tu? Manan antara mereka yang paling excited lah. So Manan pun start lah cerita apa yang telah berlaku pada salbiah ni sampai jalan Lembah Permai tu jadi kawasan seram yang sering dikaitkan dengan hantu salbiah. So lepas dah habis cerita background semua, Manan pun tanyalah si Chua ni, Chua, kau nak dengar tak pengalaman orang-orang yang lalu dekat jalan ni? Chua disebabkan terlalu teruja ataupun excited dengan kisah tu. Plus Chua ni pun jenis yang tak percaya hantu. So dia memang nak dengar lah. Dan Iman time tu cakap, weh, korang jangan buat hal boleh tak? Kita dalam hutan ni kan. Kan apa-apa jadi kat korang nak settle ke? Vinod pun balas, bro, kau dari tadi asyik risau, takut lah ni semua benda tu. Kalau kau takut sangat, kau balik lah. Jangan spoil mood kat sini. Siang-siang hari pun nak takut ke? So Manan hanya tersenyum dan cakap pada Iman, kau dengar tu, kalau kau takut, kau boleh balik. Kan? Kalau kau nak chill kat sini, jangan jadi penakut sangat. Nama je otai besar sekolah, tapi lembik. Hantu pun takut. Lalu Iman yang hanya mendengar apa yang Manan bakal kongsikan. Lalu Manan pun kongsikan pengalaman seram yang dialami oleh mereka yang lalu di jalan Lembah Permai pada waktu malam. Suasana malam, keadaan sekeliling hanya kedengaran bunyi hutan. Bulan sedang purnama dan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan pada ketika itu. Dalam kesunyian malam terdengar bunyi motor yang kuat memecah sepi malam tu tau. Seorang lelaki yang sedang melalui jalan tersebut dalam keadaan huru-hara. Aku kena cepat ni. Macam mana pula aku boleh masuk jalan ni? Nak patah balik dah jauh pula kan? Itulah keluhan yang dikeluarkan oleh Fadli dalam perjalanan pulang ke rumah dia. Selalunya Fadli ni akan elak jalan Lembah Permai tu time tengah malam dan sanggup ikut jalan di luar walaupun jauh. Lepas kabar angin kes penampakan makhluk dekat jalan tu,
tak ramai penduduk Penang yang berani lalu jalan tu pada waktu malam. So walaupun Fadli ni cuba membawa selaju yang boleh, tapi dia tak berani sebab jalan dia berbukit dan berliku. And sebab selain hantu yang keluar, Fadli pun takut ada orang-orang yang jenis tabur minyak untuk pendajalkan penunggang di area tersebut. So Fadli pun teruskan menunggang sampailah dia sampai dekat satu selekor ni. Bila Fadli nak tukar gear motor dia, tak pasal-pasal motor dia mati enjin. Allah, janganlah macam ni weh. Dah lah tak ada lampu ni, gelap lah. Aduh, stres saja ni kan. So Fadli pun cuba berkali-kali untuk start motornya, tapi tak berjaya. So nak tak nak, Fadli terpaksa lah tolak motornya. So geng bayang semua, suasana gelap, hanya bercahayakan bulan. Kelihatan Fadli menolak motornya selaju yang boleh sambil terkumat kamit mulutnya membaca segala petikan dari ayat Al-Quran. Selain bunyi tapak kasurnya yang diseret atas jalan tar dan suasana hutan, tak ada langsung bunyi kenderaan ke, bunyi kesibukan mana ke, tak ada, zero. So sambil Fadli menolak motornya, tiba-tiba Fadli terdengar seperti bunyi tapak kaki yang datang dari arah belakang. So Fadli pun berhenti and cuba nak dengar apa bunyi tu, dari mana semua benda tu kan. Tapi tak ada bunyi pun. Dan Fadli sambung lagi berjalan, and sekali lagi dia dengar Fadli berhenti, masih senyap. Dan Fadli sambung menolak motornya. Kali ni dia terbau sesuatu yang teramat busuk sampai Fadli tak tahan nak muntah. Weh, bau apa ni weh? Busuk gila. Bau bangkai binatang ke apa ni? And time tu lah Fadli terdengar. Bau bangkai binatang? Hina sangat ke aku? Hina sangat ke aku? So Fadli pun toleh ke belakang, kelihatan satu kelibat wanita yang sedang menggendong bayi. And tiba-tiba tak pasal-pasal wanita tersebut mencampak bayi tu ke arah Fadli. Fadli pun menangkaplah bayi tu kan. Namun apa dia nampak bukanlah bayi, tapi bangkai binatang ke apa dia tak tahu sebab tak jelas di mata Fadli. Fadli terus campak benda yang kat tangan dia tu, dan dia nampak kelibat tadi seperti memanjat salah satu pokok dan berdekatan dengan area situ dengan begitu laju. Fadli pun tak fikir apa lagi, dia tinggalkan motor dia dan terus lari. Dan sambil dia lari, kedengaran suara teriakan yang sangat kuat, dan suara tersebut seperti mengekori setiap gerak-geri Fadli. Fadli sambil berlari menangis teresak-esak akibat ketakutan yang teramat sangat. Sampailah dia nampak cahaya lampu jalan, which dia cepat-cepat lari dan sampai ke kawasan tu. Seeloknya dia berjaya keluar dari jalan tersebut, terus tak kedengaran apa-apa bunyi dari makhluk tu, seolah-olah lenyap dari pandangan mata. So pada keesokan harinya, bila Fadli pergi ke tempat yang sama dengan rakannya untuk kutip motor dia, member dia pun tegur lah, "Weh Fad, ni lah tempat diorang jumpa mayat Salbiah." "Apa? Kau dah kena Mat, kau dah kena," kata kawan Fadli ni kepada Fadli. Fadli terus cakap, "Dah lah, ambil motor aku dan caw." Alright. Elok Fadli cuba start motor tu, cantik motor tu start, tak ada isu pun. So Fadli pun pandang rakannya pun pandanglah si Fadli. Terus mereka pun caw dari situ. Begitulah kisah si Fadli ni geng. Cakap Manan kepada rakan-rakannya. Time tu Eman, Chua dan juga Vinod semua duduk berdekatan tau. Dahsyat gak tapi fikir balik, bukan tempat ni ke yang kita lepak ni mayat Salbiah dibuang? Tanya Vinod kepada Manan. Kau tanya Manan, benda-benda ni mana dia nak tahu. Dia bab reka cerita hantu semua memang power lah, tapi bab fakta semua memang tak lah, auta je lebih. Manan pun sambil dengar just abaikan komen si Eman ni. So Chua pun tanyalah, "Weh, takkan satu cerita je kot? Tak ada lagi ke? Best ni layan." Manan pun, "Oh, kau nak lagi?" Ada. Aku pernah dengar beberapa kisah lah berkenaan tempat ni. So jom aku kongsikan cerita yang seterusnya. So kisah ni berlaku satu petang. Time tu dekat-dekat nak senja tau. Pak Mat yang merupakan seorang pemandu teksi tengah dalam perjalanan pulang ke rumah yang terletak di Tanjung Tokong.
So Pak Mat ni baru lepas hantar salah seorang penumpang ke Batu Feringgi dan melalui jalan Lembah Permai itu adalah jalan terpantas untuk dia pulang ke rumah. So Pak Mat pula bukan jenis yang risau banyak sangat pun pasal hantu-hantu ni. Bagi dia dah banyak benda dia dah tempuh di zaman dia, especially zaman komunis dululah. So apalah sangat dibandingkan hantu yang hanya cuba menakutkan orang. Seelok saja Pak Mat masuk ke jalan Lembah Permai itu, suasana senja tadi yang masih kelihatan cerah bertukar menjadi malam disebabkan pokok-pokok yang tinggi menutupi cahaya matahari dari masuk. So Pak Mat pun memandulah seperti biasa tanpa memikirkan apa-apa, hanya fikir bilalah dia nak sampai rumah. Selepas seharian berada di luar menghantar penumpang semua benda tu, so tengah Pak Mat memandu dan Pak Mat nampak seorang wanita yang sedang berdiri di bahu jalan sambil mengangkat tangannya untuk menahan kereta. Pak Mat fikir time tu, alah siapa pula kat tempat ni seorang-seorang pula sesat. Hai, aduh dah lah aku nak balik. So Pak Mat pun membuat keputusan untuk berhenti tepi dan tanya wanita tu, Cik nak ke mana ni? Asal seorang-seorang dekat sini? So wanita tu pun cakap, Saya nak balik. Saya ditinggalkan oleh kekasih saya. so Pak Mat pun tanyalah, lah kena tinggal ke? Nasib saya lalu dekat sini. Ni kamu nak ke mana ni? So wanita tu pun balas, Saya nak ke depan tu je. Kat kawasan rumah tu. so Pak Mat pun okey lah, sis kat depan tu je, so boleh lah, kira FOC lah. Lalu wanita tu pun masuk ke dalam dan hanya duduk memandang ke bawah tau. Untuk memecah kesunyian, Pak Mat pun tanyalah, ni macam mana boleh kena tinggal pula? So wanita tu membalas, Saya kena tinggal dengan kekasih saya. Sebab saya dapat tahu yang dia curang. lah sampai macam tu harap bersabarlah ya. Kadang hidup macam ni penuh dengan ujian dan dugaan. So risaulah kita akan bila tak ada ujian yang menimpa hidup kita. Tu yang bahaya tu. So wanita tu hanya senyap. Pak Mat pun memandang cermin belakang and still kelihatan wanita tadi hanya memandang ke bawah. So lepas beberapa minit macam tu, bila dah keluar daripada kawasan jalan Beliku, jalan Lembah Permai tu, Pak Mat pun tanyalah rumah dekat mana. Dan alangkah terkejutnya Pak Mat apabila tiada sesiapa yang ada di belakang. Pak Mat terus berhentikan kereta dia dan Pak Mat ni berada dalam consider keadaan kekeliruan. Sebab apa? Dalam otak Pak Mat fikir, dah kena dah aku. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia tak adalah kacau lebih-lebih. Dan Pak Mat terdengar ketukan di tingkap. Pak Mat pun pandang, lompat Iman, Vinod dan Chua bila dia buat kejutan tu. Jilaka lah kau ni, kata Iman. Wah bro, gurau kasar ni bro, kata Vinod. Manan tergelak-gelak non-stop. Aduh korang ni, betul lah, selalu buat aku tak kering gusi cerita dia. So Iman pun cakap, dah lah, dah pukul berapa dah ni? Macam dah lama sangat kita kat sini kan. Bahang pun dah terasa dah ni. Siapa ada jam kat sini? Siapa ada jam? Vinod pun tengoklah jam dia. Weh, dah pukul 2 weh. Matilah aku kalau mak aku tahu aku lambat. So dorang pun ambil barang-barang dorang and nak keluar dari tempat tersebut. Di depan adalah Iman diikuti dengan Chua, Vinod dan belakang sekali adalah Manan. Tengah dorang panjat bukit tu, tiba-tiba Manan terdengar. Manan pun pandanglah ke belakang, siapa pula panggil nama aku? Dan tiba-tiba kedengaran, Nan. Oh Nan, buat apa tu? So Manan pun pandanglah ke atas. Oh tak ada apa-apa Man, aku ingat ada orang panggil aku tadi. Jangan layan Nan, terus naik, kata si Iman. So dorang pun sambung panjat sekali lagi dan sekali lagi kedengaran nama Manan dipanggil. Manan. Tapi kali ni bila Manan pandang ke belakang, Manan terus tergamam dengan apa yang dia nampak. Lalu si Iman ni menjerit-jerit, Nan. Namun Manan hanya terpaku dekat situ. Manan yang masih tergamam ketika itu dikejutkan oleh Iman dan terus Manan tersedar dan pandang ke Iman tau. Gerak Nan, gerak, kata si Iman ni. Manan pun time tu blur terus sambung naik dalam keadaan tergesa-gesa tau. So keempat-empat ni naik dalam, yelah macam cakap tadi lah, keadaan tergesa-gesa keempat-empat ni, empat-empat rakan ni. Sampai ke atas, diorang pun terus ambil basikal diorang yang diorang sorok dan pergi ke satu tempat yang lapang. Dan diorang pun tanyalah sesama sendiri, weh, korang nampak tak?
Aku nampak tadi weh, biar betul tu dia weh, kata salah seorang rakan tu kepada beramai-ramai lah, diorang tengah bincang tu kan. So Manan sahaja yang terdiam pada ketika itu tau. So Aiman pun tanyalah, Nan, kau okey ke tak? Man, aku nampak dia Man, aku nampak dia. So rupa-rupanya bila Manan menoleh ke belakang kali kedua, Manan ternampak sesuatu seperti tubuh badan seorang wanita dalam keadaan mereput berada di atas pokok memandang tajam ke arah Manan. Manan sangka hanya dia seorang je. Rupa-rupanya Aiman, Chua dan juga Vinod pun nampak kelibat yang sama. Cuma beza adalah makhluk tu dengan Manan dekat dalam 2-3 tapak macam tu tau. Dan time tu lah Aiman beranikan diri, hanya fokus pada Manan dan kejutkan Manan tau. So semua macam tak percaya dengan apa yang dah berlaku. Tapi impact yang paling besar adalah Manan. Sebab lepas insiden tu, Manan dikatakan demam panas hampir seminggu dan Manan tak macam diri dia yang dulu. Perwatakan dia berubah selepas insiden tersebut dan mereka pun tak ada dah nak lepak dekat area tersebut selepas insiden yang berlaku kepada mereka berempat. So begitulah kisah atau pengalaman yang berkenaan kononnya hantu salbia. So di sini Shadows ingin mengambil kesempatan untuk memberi peringatan bahawa segala gangguan yang kononnya yang mengganggu orang dekat situ adalah hantu salbia adalah tidak benar sekali. Terutama kita yang beragama Islam kena ingat, once kita dah meninggal, dah tak adanya kita nak datang balik ke bumi ni dan takutkan orang semua, dah tak ada dah. Sesilap tak nak balik dah pun kat bumi ni yang penuh dengan penipuan. So yang mengganggu tu tak lain dan tak bukan jin-jin yang berada dekat kawasan tu yang mengambil kesempatan, sebab ialah since ada mayat yang dijumpai dekat situ, so diorang pun apa lagi, memang rancak lah cuba perdayakan umat manusia. So geng bayang semua, ingatlah bila korang lalu area-area macam ni, tak kisahlah mana-mana sekalipun, bacakan doa, mulut jangan celupar dan sentiasa ingat diorang ni berada di mana-mana saja. Tak semestinya dekat hutan. Sesilap tepi korang pun ada sambil layan Shadows Channel. So yes, berjaga-jagalah. Alright? Okay, so sekiranya korang suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe kepada yang masih lagi belum subscribe ke Shadows Channel. Diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang Shadows uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Tak lupa juga terima kasih kepada semua geng bayang yang hadir dan terus support Shadows Channel. Jasa korang amat dihargai dan semoga korang sentiasa terhibur dengan segala konten yang Shadows uploadkan ataupun Shadows kongsikan. Okay? So seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Take care.